Inilah sejarah satu demi satu bumi kita hilang. Sedikit demi sedikit pengkhianatan. Tadi Melaka, ini di petani pula. Sedikit bumi kita sedikit demi sedikit jatuh karena pengkhianatan. Sebelum itu kita jatuh di Kemet ataupun di Campa. Campa pun sama. Pengkhianat daripada dalam lah yang menyebabkan kita jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'in wa la ilaha muttaqin wa la ilaha zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Al-Fadhil itu imam yang saya hormati. Tuan-tuan imam, para asatizah, muslim-muslimat, seluruh jawatan kuasa masjid, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan penuh kesyukuran saya buat pertama kali barangkali bersama dengan para jemaah di Masjid Padang Pak Ahmad. Walaupun selalu lalu ke depan tu, tapi tak pernah singgah. Kali ini kita dapat jumpa perkenalan dan sambil-sambil untuk kita ambil intibat perjuangan para ulama kita yang terdahulu. Mereka sudah pergi dan kita doakan Allah sampaikan ganjaran yang sebesar-besarnya. Tajuk yang saya diminta oleh Urustia hari ini ialah tentang perjuangan kemerdekaan. Merdeka. Perjuangan kemerdekaan negara, khususnya di tanah Melayu kita. Perjuangan yang panjang. Dan saya ingin undur ke belakang sedikit untuk kita kenang anak-anak muda kita. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Shadaqal azim. Dan mereka yang berjihad pada jalan kami, benar-benar kami akan memberikan petunjuk jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang yang melakukan kebaikan. Dan perjuangan kemerdekaan ialah perjuangan jihad yang sangat-sangat kental. Perjuangan yang tidak minta dibalas. Dan hari ini kita tengok sebahagian daripada perjuangan mereka. Kita kenang negara kita juga. Satu masa dulu kita tidak ada Malaysia, Indonesia, Singapura, tidak ada. Yang ada ialah alam Melayu. Inilah satu negara, satu wilayah, satu rantau yang tidak dipisahkan oleh geografi. Tetapi kini telah terpisah. Satu masa dulu kalau kita daripada Tanah Melayu ke Jawa, kita bukan berpindah, kita bukan pelarian ataupun berhijrah, kita balik kampung kita. Kalau orang Jawa datang ke Tanah Melayu, maksudnya dia datang pulang ke sebahagian negeri dia. Macam Pasir Putih pergi ke Maca. Bukan dua negara, tetapi bila kita telah dijajah, kita dipisahkan dengan sempadan geografi. Kita satu ummah yang tak pernah dipisahkan oleh geografi. Tetapi penjajah telah menjajah kita dan memisahkan sempadan. Dan kita bercakap dengan sempadan yang sempit ada hari ini. Mari kita kenang negara kita negara yang indah. Sama ada kita sedar atau tidak. Bagi pelancong yang pernah datang ke Malaysia, inilah syurga. Suasana yang cukup cantik, indah, hijau. Dan kita yang biasa melihat tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Allah berikan rezeki yang banyak kepada kita. Sehingga orang barat yang sampai mula-mula ke Tanah Melayu, mereka sebut inilah syurga, paradise. Mereka percaya syurga bukan di langit, orang barat. Dia percaya syurga di atas muka bumi. Dan bunga ini bunga syurga. Dia sebut sampai sekarang paradise flower. Ini bunga syurga. Dan dia jumpa pula burung yang cantik, sangat cantik di negara kita. Dia panggil burung syurga. Ini burung syurga sampai sekarang disebut di barat Paradis du Sol dalam bahasa Perancis, burung syurga. Dan dia mengatakan bahawa inilah syurga, kami telah temukan syurga.
Kami telah temui syurga. Ini mitos orang barat. Saya nak sebut kenapa kita dijajah. Dan mereka datang untuk datang ke syurga. Kita duduk dalam syurga rupa-rupanya. Inilah sebab kita terjajah, sebab mitos bumi ini bumi syurga, paradise. Dan buah-buahan, Masya Allah. Segala buah yang lazat dunia duduk di sini. Sebutlah apa saja. Pisang saja bukan satu jenis. Berpuluh jenis, bahkan ratus jenis. Durian, rambutan, manggis. Di sinilah Allah beri nikmat yang sangat besar supaya kita bersyukur. Itu sebab kita dijajah. Bumi yang sangat subur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah yang menyebabkan kita dijajah. Laut pula penuh dengan kekayaan. Berbagai-bagai jenis ikan. Sehingga penjajah tengok orang Melayu ada ikan yang kecilnya, ikan bilis. Dia tanya bila besar ikan bilis ni jadi apa? Tak cerdik juga dia. Kekal ikan bilis. Kekayaan yang Allah berikan tidak ada bandingannya. Nak banding dengan barat. Barat kalau buah apple dia ada 3-4 jenis. Apple merah, apple hijau, apple masak. Yang kita pisang ada macam-macam jenis. Durian macam-macam jenis. Mangga macam-macam jenis. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tetapi yang penting emas. Yang penting ialah emas. Emas negara kita masih belum dikorek sepenuh lagi. Kita ada 5 belt emas yang mengaju dari utara ke selatan, yang kita ambil sikit baru, masih banyak di bumi kita, sehingga mereka sebut kita semenanjung emas. Barat mula-mula sampai ke sini, inilah semenanjung emas. Mereka datang mengambil emas. Bahkan ada mitos bahawa istana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun dibuat daripada emas. Daripada kawasan kita disebut sebagai Ophir, Mount Ophir ada dalam kitab mereka. Dan mereka tukar Gunung Ledang jadi Gunung Ophir kerana mereka terpengaruh dengan kitab mereka. Dan mereka datang akhirnya menjajah kita sebab emas ini. Tetapi ada satu lebih mahal pada emas. Apa dia? Yang lebih mahal pada emas ialah yang ditemui sekarang, rare earth. Yaitu rare earth yang ditemui di Kelantan, di Terengganu, di Kedah. Ini satu beg ini harga dia RM395,000. 395,000 satu beg ini, satu banglo. Inilah kita sekarang dalam keadaan harus berjaga-jaga. Sejarahnya apabila kita ada emas, semua bangsa datang bertumpul di sini. Sekarang kita temui apa yang Amerika tidak ada, yaitu rare earth. Dan ini sangat-sangat bahaya. Kita kaya, tetapi orang lain melihat dengan penuh waspada. Kita kembali kepada kemerdekaan kita. Sebelum kita merdeka, Islam bertahta. Di Melaka melaksanakan hukum Al-Quran, disebut sebagai Qanun Melaka. Undang-undang Laut Melaka ini undang-undang harabah. Sekiranya ada rompakan di lautan akan dilaksanakan huruf Islam. Kemudian undang-undang Islam dibawa ke Pahang ketika Sultan yang merintah di Sultan Abdul Ghafur di Pahang. Kemudian ketika Sultan Muhammad Jiwa dilaksanakan undang-undang Islam, Al-Quran, Sunnah di Kedah. Perak juga walaupun lebih lewat melaksanakan Islam. Sebelum penjajahan dilakukan sepenuhnya, kita melaksanakan hukum Islam. Inilah satu perkara yang penting untuk anak-anak kenal. Kita bermula dengan Islam, tetapi Barat bila datang dia mengatakan kita tidak ada sebarang undang-undang, dan terpaksa kita menerima undang-undang mereka, undang-undang common law sampai hari ini. Kita buktikan bahawa kita ada undang-undang. Melaka melaksanakan undang-undang ini terbukti. Ini undang-undang Melaka yang diasaskan pada fiqh Asy-Syafi'iyah. Dan ada hukum hudud, ada hukum ta'zir dan sebagainya. Walaupun kebanyakannya hukum ta'zir,
tetapi dia bersumberkan pada fiqh Imam Syafi'i. Dan ini telah di-announcekan ketika Eropah belum ada undang-undang, kita sudah ada undang-undang. Mereka nak dantas satu bangsa, mereka tak ada undang-undang. Yang ada undang-undang lisan. Tetapi kita bertulis. Tahun 1400 lebih, 1500 kita sudah ada undang-undang tulis. Dan dilaksanakan. Hukum dilaksanakan, antaranya hukum bunuh, qisas dilaksanakan, bermaktub. Hukum muhsad, berzina. Hukum mencuri, potong tangan. Riba diharamkan di Melaka. Alangkah indahnya Melaka menjadi pelabuhan perniagaan yang besar dan tidak ada riba. Wa halal bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba tidak ada di Melaka. Transaction, urus niaga di Melaka tidak ada riba. Bila kita merdeka, kita penuh dengan riba. Beli rumah dengan riba, beli kereta dengan riba, pinjam pun dengan riba. Dan kita tak punya riba, tapi kita jadi saksi. Sama lah tu. Ini ialah gambaran sebelum kita merdeka. Baldatun tayyibun urbun ghafur dan personalihim sallallahu alaihi wasallam jannatihim jannatai ila akhirih. Awas, bumi yang indah ini jangan kita pesongkan dengan maksiat kepada Allah. Dan sekiranya kita lari daripada kehendak Allah, kita akan dihina. Oleh sebab itu kita lihat bahawa sebelum kita dijajah, kita melaksanakan Islam dengan indah. Tercatat dalam Qanun Melaka, qisas curi, murtad, riba, minum arak. Mencuri sekiranya sabit, maka hukum qisas dilakukan, hukum hudud dilakukan. Tetapi sekiranya tidak mencapai taraf hudud, maka ta'zir dilaksanakan. Riba cukup indah, tidak ada sama sekali. Sama ada peniaga Islam atau tidak Islam di Patan Melaka tidak ada riba. Riba Melaka telah muncul sebagai pelabuhan yang aman, tenteram, mengalahkan pelabuhan-pelabuhan yang lain di dunia yang di barat. Itu dicatatkan oleh pedagang-pedagang yang sampai ke Melaka. Selain daripada itu, dalam menakahat tentang wali, nikah, saksi, talak, cerai dan sebagainya, qadhi, sumpah, perbicaraan mahkamah, dinaskan dengan jelas di dalam Qanun Melaka. Qanun Pahang pun demikian. Tuan-tuan yang terlibat dengan undang-undang lebih faham dari saya. Sedangkan Eropah belum ada undang-undang seperti kita. Siapa maju? Siapa yang maju? Bagaimanakah bangsa yang tidak ada undang-undang tertulis tiba-tiba ingin menjajah undang-undang negara yang sudah ada undang tertulis? Ubah sejarah dan kita akan jatuh. Sejarah ditulis oleh mereka, maka apa yang kita sebut sekarang tidak ada dalam sejarah. Kita tidak ada undang-undang. British mengatakan kita tidak ada undang-undang, maka selepas kemerdekaan, maka harus kita terima undang-undang mereka, the common law. Sampai hari ini hujahnya dia pasukan partai ini. Dia pasukan undang-undang Pahang, pasukan undang-undang Johor juga. Johor juga ada perlembagaan pertama di negara kita. Perlembagaan pertama diasaskan di Johor dalam undang-undang tubuh negeri Johor. Kemudian dia ikut Terengganu ketika Sultan Zainal Abidin yang ketiga, maka kita sudah ada perlembagaan yang kedua. Perlembagaan Malaysia hanya ada tahun 1957. Undang-undang ataupun perlembagaan Bangsa Bersatu hanya tahun 1945. Johor jauh lebih lama perlembagaan daripada Bangsa Bersatu. Itu hakikatnya. Tetapi yang ditunjukkan oleh mereka, kita lah mundur. Sedangkan kita menunjukkan contoh undang-undang telah terlaksana, dinaskan satu demi satu pasal, bab dan sebagainya. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Inilah bumi yang indah, Allah yang Maha Pengampun. Bumi yang kita pijak, langit yang dijunjung, harus patuh kepada Pencipta. Itulah alam Melayu sebelum kedatangan penjajah. Penjajah tetap penjajah, akhirnya mereka sampai.
Inilah simbol kecantikan bumi Melaka. Ini gambaran Melaka. Melaka satu masa dulu sangat-sangat maju dan dicatatkan oleh Portugis, dicatatkan oleh Belanda, dicatatkan. Tetapi bila mereka datang, hancur lebur. Dan seperti negara Sabah, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana nabi sallallahu fi maskun ayah jannatan yamin wa shimal kullu min rizqi rabbikum waskulah badatun tayyatun warqun ghafur. Sadaqal azim. Sahabat. Dan seolah-olah bumi Sabah itu sesungguhnya penduduk tempat tinggal di Sabah itu ada ayat-ayat bagi mereka yang fikir. 2 taman di sebelah kanan dan kiri yang Allah kurniakan pada penduduk Sabah. Makanlah dari rezeki Tuhan kamu dan bersyukurlah dengannya. Negara yang indah, Allah yang pengampun, Tuhan yang pengampun. Simbol negara maju diterbitkan oleh dengan Al-Quran. Undang-undang Islam, Allah yang Maha Penyayang. Gambaran Melaka juga demikian seperti Sabah, tetapi awas. Sekiranya mereka berpaling, parantu, pasanganihim salam arami, dan orang Sabah mereka berpaling pada kebenaran. Bila Nabi, para anbiya diutus ke mereka, mereka menolak dan Allah mengataskan banjir yang menghancurkan Sabah. Empangan amak Ma'arif telah pecah. Maksudnya di Yaman satu masa dulu banjir macam tempat kita juga. Sekarang telah kering kontang, tidak ada lagi. Maksudnya Allah tarik kesuburan Yaman di negara Sabah yang adalah kesan-kesan arkeologi yang kita lihat ada empangan yang pecah, sekarang yang adalah pecah tapi air tidak ada. Dan Allah juga boleh tukar negara yang indah seperti negara kita. Walhamdulillah. Kita datang, kemudian penjara datang, kita dijajah silih berganti satu demi satu. Kemudian mereka membagi kawasan. Barulah kita terpecah daripada alam Melayu, daripada satu alam besar terpisah kepada kawasan-kawasan berdasar kepada penjajahan. Portugis, Belanda, British, Spanyol, dan masing-masing mengambil bahagian. Spanyol ambil Filipina, sebuah negara Islam. Ketika itu Filipina menjadi pusat negara Islam. Pusatnya ialah Ya Amanillah, ibu negara Filipina sekarang. Asalnya Ya Amanillah, sekarang disebut Manila. Dan apabila Spanyol datang, mereka memberi 2 pilihan kepada orang Islam, Kristian atau mati. Dan kita pilih untuk berjuang untuk mati. Perjuangan yang sangat panjang, akhirnya kita kalah. Seluruh umat Islam dibunuh. Yang tinggal hanyalah Manila. Ya Manila. Cukup sedih. Dan sejarah Islam ditutup sehabis-habisnya di Manila. Sekarang kita tak tahu Manila ada di mana. Ya Amanillah. Begitu juga tempat-tempat lain. Mereka tutup sejarah. Sejarah ditutup. Dan malam ini mari kita buka kembali sejarah. Buka dada luas adik-adik, anak-anak, cucu-cucu saya. Dan kita berfikir apakah yang dilakukan oleh penjajah dan apakah yang sebenarnya dilakukan oleh nenek moyang kita. Mula-mula sekali Portugis datang, jatuh Melaka. Bukan roboh kota Melaka, tetapi pengkhianat daripada dalam. Melaka tidak jatuh kerana kotanya yang roboh, tetapi dirobohkan daripada dalam oleh pengkhianat daripada kita sendiri. Musuh tidak berjaya daripada luar, dia masuk ke dalam, lalu jatuh Melaka. Orang Melayu pun berpantun penuh nostalgia. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagi dikata badan nyawa hamba berikan. Cukup sedih. Roboh kota Melaka. Kota Melaka telah roboh. Kerajaan Islam berpindah ke Jawa, ke Demak. Kalaulah Melaka itu sebuah kota yang besar, Demak hanyalah papan. Kota papan, kecil. Dan di Demak, tuan-tuan, ketuan pergi melawat, itu keluarga Wali Songo yang berada di sana. Yang berasal daripada negara Arab ke Campa,
kemudian pergi ke Bukit Panau, Kerajaan Cermin, melahirkan Wali Songo yang pertama. Dan diminta oleh Kerajaan Osmaniyah pergi ke Jawa, maka Wali Songo pertama mengembara ke Jawa, asal daripada Arab, berkahwin dengan orang Kelantan, bawa rombongan Islamkan sebahagian kerajaan Majapahit di Jawa, dan di Yogyakarta ada sebuah nama Kampung Kelaten disebut, orang Kelantan, yang dibawa bersama oleh Wali Songo. Di Pasir Putih ada Kampung Jawa. Sini mana sebelah. Dua-dua ini sejarah. Orang Jawa pakai batik, pergi ke laut pakai batik. Orang Terengganu juga pakai batik, pergi nelayan. Budaya kita sama. Kita bukan dua negara berbeza, kita satu kawasan yang sama. Kita lihat kedatangan penjajah. Ditulis, dicatatkan oleh seorang ulama, yaitu oleh Syekh Zainuddin Al-Malabari daripada Malabar. Bukunya boleh baca, Tuhfah Al-Mujahidin. Dialah pengarang Fathul Ma'in yang dibaca di masjid ini barangkali. Dia murid kepada Ibn Hajar Asqalani. Dan bukan saya nak bincang tentang Fathul Ma'in, saya nak bincang tentang Tuhfah Al-Mujahidin. Bagaimanakah India terjajah? Jatuh India, jatuh Melaka. Dan dia catat dengan penuh perasaan. Saya petik sebahagian daripada catatan Al-Lamari. Portugis datang selepas kejatuhan Granada. Dan Raja Portugis menawarkan emas dengan setiap kepala umat Islam. Datang ke sebelah timur, misinya bukan cari rempah, mereka tak kenal rempah. Bawa balik kepala dengan syarat ada janggut. Lelaki yang dipotong kepala harus ada janggut, buktikan dia Muslim. Yang tak ada janggut bukan Islam ketika itu. Buktikan janggut ada, dibawa balik ke Portugis, dibayar dengan emas. Dia datang untuk mengambil kepala umat Islam. Kebetulan satu kapal haji berlayar daripada Alam Melayu menuju ke Mekah. Dia lihat semua orang berjanggut, orang Melayu. Dia bakar kapal, ambil kepala dan bawa balik ke Portugis. Dan dia dapat bayaran cukup banyak. Tetapi dikatakan bahawa Islam bukan di India, ni Melaka lagi besar. Ya, Melaka ialah destinasi kedua. Jatuhnya India, Melaka pula jatuh. Malabar jatuh, jatuh Melaka. Dan detik-detik kejatuhan India kita lihat dulu. Ini dicatatkan dalam tarikh Tuhfah Al-Mujahidin. Dia mengatakan bahawa wa ma qam bihi fiha minal qatl wal fasad wa isah il-islam wal muslimin. Maka keburukan dilakukan Portugis ke atas umat Islam di India. Dan tuan-tuan boleh baca rujuk buku ini dalam bahasa Arab. Saya baca berkali-kali, setiap kali baca menangis. Di antaranya ialah waradu jumlatan minhum ila nasraniyah wa asra al-muslimat al-ma'surat hatta kharaja lahum minhum awlad an-nasara yaqatul muslimin wa yuzihim wa zunahum. Dan mereka menukar agama umat Islam yang ditawan di India kepada Kristian. Kemudian muslimat pula ditawan, diperkosa, melahirkan anak Portugis. Dan mereka lah yang menyebar penyakit sifilis pertama di Asia. Orang Asia tak pernah kenal sifilis, tetapi Portugis yang direkodkan yang pertama membawa sifilis melalui pelabuhan di Malabar. Teruskan baca Tuhfah Al-Mujahidin, cukup menyayat hati. Dan fatwa dikeluarkan oleh ulama kita. Ulama kita khususnya Zainuddin Al-Malabari, baca dalam Fathul Ma'in, bab jihad. Saya baca bab apakah hukum berjihad bila kita diserang oleh musuh. Alam anil kufar halatain. Ihdahuma an yakunu mustaqarrin fi biladihim
Jihad ada dua kes. Pertama, kalaulah negara kita tetapi mereka sudah masuk negara jiran kita, negara mereka. Fal jihad hinadzin fardu kifayah idza qama fi man fihim kifayah saqata hal haraj anil bakin. Ketika itu hukumnya lah fardu kifayah. Bila musuh ada negara dia dan berhajat untuk datang negara kita dan kita fardu kifayah untuk berjuang menghalang mereka datang. Tetapi yang kedua, wathaniyahuma ayyadkhulu bilad muslimin kama fi qadatina hadza hazihi. Dan ini dia tulis seketika Portugis sudah masuk India. Dalam keadaan seperti kita hari ini, musuh sudah berada dalam negara kita. Wal jihad fardhu ain ala kulli muslim mukallaf qawiyyun biha. Dan dalam kes yang kedua ini, maka jihad adalah fardhu ain. Fardhu ain pada setiap umat Islam, tidak kifayah. Coba bandingkan dengan posting sekarang. Apakah apply hak ini? Hukum Islam tak berubah dalam konteks ini. Maka inilah menyebabkan umat Islam telah berjihad. Mereka syahid. Para syahadat yang melawan Portugis di India, kita kalah. Mereka berjuang habis-habisan. Masjid dibakar, rumah dibakar, sehingga umat Islam dibunuh. Lepas mereka selesai membunuh umat Islam di India, Melaka target. Mereka datang ke Melaka. Mereka ingin lakukan perkara yang sama kepada penduduk Melaka, tapi orang Melaka hebat. Ada Meriam lebih besar dari Portugis, kapal Melaka lebih besar dari Portugis. Meriam, senapang kita lebih besar daripada Portugis. Tapi sejarah mengatakan kita tidak senapang. Yang sebenarnya yang tak senapang Portugis. Sejarah di sekolah ditulis berdasarkan acuan penjajah. Syekh Daud Watani dalam Purul Masaim. Barangkali masjid ini baca juga kitab Purul Masaim. Dia mengatakan sama. Hukum jihad fardhu ain jika orang kafir menceroboh dengan Islam, erti setiap individu Islam negeri tersebut dan sekitarnya wajib berjihad. Ini perkataan Imam Syekh Daud Watani. Dan ini disebut dalam Jawahir Hasaniyah. Berkali kita baca di surau, di pondok dan sebagainya. Diulang dalam kitab lain. Dalam Ghatul Talab dikatakan dan setengah daripada perang Sabil itu perang jihad, ada musuh al-kufar, yakni wajib imam. Sebab perang tak boleh kita bagi individu, mesti diisytiharkan oleh pemimpin, oleh ketua negara. Wajib imam, raja atau pemimpin pergi kepada negeri mereka itu untuk berperang. Ain. Dalam konteks dia masih belum masuk negara kita, kifayah. Bila masuk, dah ain. Kalau dah masuk pada ain, tidak ada pilihan. Dan diperincukan siapakah yang dikecualikan, ada yang dikecualikan. Kita satu masa dulu tak ada pemisahan. Kita satu negara. Daripada hujung ke hujung, kita satu negara. Bukanlah kita berasal daripada seberang bahasa negara. Tidak. Bagaimana-mana kita balik kampung kita. Namanya Melayu Raya. Dan bukan satu negara. Dia hanya satu rantau yang bersama. Ada kerajaan-kerajaan yang berada di kawasan ini, tapi masih dalam satu kesatuan Islam. Ketika zaman Utsmaniyah, kita semua berkumpul di bawah Utsmaniyah. Khulafah, Khalifah kita Utsmaniyah. Dan kita baca khutbah di sini ratusan tahun bukan untuk sultan kita, untuk khalifah kita di Istanbul. Khalifah kita di Bursa, khalifah kita di sebelum Istanbul, ialah di tempat-tempat pemerintahan, kita baca pada khalifah kita di Istanbul. Sebab itulah simbol di negara kita ialah bola bintang atas masjid. Bola bintang itu bukan simbol Islam, simbol Turki Utsmaniyah. Sekarang bila jatuh Utsmaniyah, semua bola bintang ditukar dengan bola sabit ataupun dengan yang melengkung. Atas masjid ini pun melengkung, saya tengok. Tak ada dah bola bintang. Bola bintang itu maksudnya sejarah kita mengakui Turki Utsmaniyah sebagai khalifah kita. Dan penjajah menutup sejarah ini. InsyaAllah kita azan. Kita pergi ke Mekah.
perjuangan menentang penjajahan di Mekah. Ulama kita yang di sekitar di Mekah. Kitab ini disebarkan. Jihad harus kembali ke tanah air. Pemuda-pemuda kita dikumpul di Mekah. Diberikan ijazah, dilantik menjadi panglima, menjadi ketua, dan kembali ke negara masing-masing untuk berjuang menentang penjajah. Kita satu saja, satu jasad, satu akidah, tak pernah dipisah oleh geografi. Itulah seruan para ulama kita. Tempat orang Melayu berkumpul di sini, Masjid Bilal. Tuan-tuan tahu di mana Masjid Bilal? Di atas Bukit Jabal Abi Qubais. Inilah tempat orang Melayu berkumpul. Di sinilah tarikat, berbagai tarikat dikembangkan. Sebelum balik, zikir, amalan rohani diperkuatkan setiap kali musim haji. Selepas jatuh semuanya, masjid inilah dirubuh mula-mula kali sekali. Kerajaan baru yang mengganti Osmaniyah merubuhkannya. Tidak ada lagi. Sekarang tidak ada lagi. Didirikan istana di atasnya. Sekarang kita pergi didirikan istana pada tahun 1991-90. Didirikan sebuah istana di situ. Kemudian sekarang menjadi bilik mesyuarat kerajaan. Kita kenang ulama-ulama yang pernah di Mekah. Antaranya lah Syekh Abdul Rauf Singkin, Mufti Aceh yang awal. Dialah apabila negaranya dijajah oleh Belanda, maka dialah antara murid-muridnya lah yang berjuang. Pengisian di Mekah lah pengisian kerohanian sebelum senjata digunakan. Kekuatan perjuangan ialah perjuangan dalaman, sebab senjata tidak dapat mengalahkan jiwa yang berjihad dalam kata sebenarnya. Selain itu kita kenal Syekh Yusuf Khalwati Makassar yang turut berjuang menentang Belanda, dan dia akhirnya ditangkap oleh Belanda, dibawa ke India, dibawa ke Ceylon, tetapi muridnya ialah anak kepada Shah Jahan yang berada di India, mengatakan, wahai British, Syekh Yusuf ialah guru saya. Sekiranya anda lakukan apa-apa pada tuan guru saya, India akan menyerang anda. Dan Aurangzeb ialah anak kepada Taj Mahal, Shah Jahan yang sangat alim. Dan Taj Mahal ialah istana yang dibina oleh ayahandanya. Dan dia oleh kerana pembinaan yang sangat membazir, dia jatuhkan ayahnya, diletakkan di sebuah tempat khas, dan dia menggantikan ayahnya, seorang raja yang sangat alim, Aurangzeb namanya. Dan inilah makam Yusuf Makassari. Dia adalah pengawal tarikat Qadiriyah, Nasyakandiyah, dan berbagai-bagai tarikat yang dia menjadi gurunya ataupun menjadi pemimpin kerohaniannya. Kekuatan perjuangan di alam Melayu ialah kerana kekuatan jiwa. Dan dia dihantar ke akhir sekali Afrika Selatan. Oleh kerana pengaruhnya sangat besar, dia dihantar oleh Belanda ke Afrika Selatan. Maka benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Itulah masyarakat Melayu di Afrika Selatan ialah yang turut bersama dengan Syekh Yusuf Khalwati Makassar. Dan dia merupakan pemimpin terkenal, ahli-ahli ekonomi yang terbaik di Afrika Selatan ialah orang Melayu. Tapi namanya Muhammad Johnson. Dan inilah menunjukkan orang Melayu, bila kita hijrah hebat. Kalau tak hijrah, macam kita sekarang lah. Orang Melayu yang berhijrah ke Afrika Selatan menjadi sangat dinamik, yang dipimpin oleh ulama besar mereka, Syekh Yusuf, yang mengamalkan Makassar, yang mengamalkan tarikat. Dan kita dapat kesankan penduduk Melayu di Afrika Selatan masih mengamalkan cara yang sama sampai sekarang. Tetapi semakin lama semakin pudar. Dan Mandela menyebut tokoh inspirasi saya, yang saya berjuang ialah kerana saya terinspirasi terhadap Syekh Yusuf yang merupakan pejuang sebenar Afrika Selatan. Dan dia berjuang, dia ditangkap kerana berjuang menentang apartheid, sistem yang membezakan kulit oleh pemerintah Afrika Selatan yang berkulit putih.
Dan akhirnya dia dipenjara dan keluar penjara menjadi Presiden Afrika Selatan. Yang dia bawa nama ialah guru saya, dia sebut guru saya, Yusuf Makassar. Dikatakan di atas katil kematian dia mengucap syahadah, Mandela lah Muslim. Inilah yang tidak disebut sama ada berita moden atau lepas mereka tutup berita apabila ada kaitan dengan Islam. Di Makassar tuan-tuan lihat, ada 3 tokoh yang dijadikan sebagai ikon sejarah. Antaranya lah Mandela, Gandhi, dan ada seorang lagi yang dikatakan sebagai pejuang yang sebenarnya dalam konteks secara umum. Kita jangan lupa pejuang yang dilakukan Raja Haji daripada Bugis, daripada Sulawesi. Dia juga menentang Belanda. Dan dia tulis sebelum dia syahid. Ini dia. Dia tulis atas kertas. Dia berdoa mudah-mudahan kertas ini butakan mata Belanda supaya apa yang aku tulis ini sampai ke seluruh orang Melayu. Dia orang Bugis. Mari kita baca sedikit tulisan dia. Akhirnya Allah makbulkan permintaannya. Catatan yang pendek ini sampai pada kita. Saya baca catatan dia. Maka pada hari ini tanggal 19 Rejab 1998 bersamaan dengan 17 Jun di Tanjung Palas, Teluk Ketapang, inilah warkah yang tertulis. Warkah ini kutulis atas sejadah menghadap kiblat dalam keadaan wuduk setelah selesai salat dan doa panjang untuk sekalian umat Melayu. Al-Quran di sebelah kananku, kitab dari khairat di sebelah kiriku, badik pusaka di pinggangku. Sungguh demikian, aku amat menyadari bahawa terdapat di kalangan armada perang Melayu yang aku satukan dan pimpin ini, terdapat golongan Melayu yang menjadi musuh dalam selimut, berwajah Melayu, berhati Belanda. Mereka berani mati sehinggalah petualang bangkit daripada sujud ketika imam dan jemaah masih bersujud, lalu ditancap pisau di belakang antara mereka. Tuan-tuan, catatan ditulis oleh Raja Haji. Sebelum menentang Belanda, mereka bernajak kepada Allah, bersolat panjang, tetapi ada petualang yang menerima emas pada Belanda. Mereka duduk berselang-selang, pengkhianat dan yang ikhlas duduk berselang. Mereka berjanji bila imam bersujud belum bangkit berdoa panjang, yang sebelah bangkit menikam yang sebelah. Habis gugur syahid sebelum berjuang. Pengkhianat daripada kalangan ini lebih bahaya daripada musuh. Maka sekali tidak mengundang-gundah, kerana apabila sudah datang janji Allah, maka syahidlah dia. Dan itulah yang dicari. Jika ditikam itu masih hidup, maka dia akan jadi saksi kepetualangan si munafik tersebut. Ladu mudahlah dicam dan diberkas ketika juga. Maha besar Allah yang awal yang akhir. Ada lagi, saya bawa sedikit saja petik, walaupun pendek tapi panjang juga. Dia tulisan tangan sebelum dia terkena bom. Aku tak akan lari mendapat perangannya. Biar peluru menembusi dada aku daripada depan, bukan daripada belakang. Peluru menembusi daripada belakang, pengecut. Biar aku tembus peluru di depan. Betul, peluru tembus di depan. Dan bila gugur syahidnya Raja Haji, Belanda turun tabik. Tak pernah ada pemimpin perang yang sehebat itu. Ia berdepan, tak lari. Dan akhirnya dibawa kepada penyengat. Walaupun dipindah kuburnya sekarang bersemadi di Pulau Penyengat. Dan itulah sejarah. Sejarah yang sudah pergi. Pelajarilah sejarah. Mereka yang tidak pelajari sejarah, sejarah akan ajar sekali lagi. Pelajarilah anak-anak, adik-adik, cucu-cucu. Kalau anda tidak pelajari sejarah, sejarah akan ajar sekali lagi. Dan pelajarilah sejarah pengkhianat
pengkhianat. Bangsa ini bangsa pengkhianat. Bukan saya kata Raja Haji. Bangsa ini bangsa pengkhianat sepanjang sejarah mereka. Kecuali yang bertakwa. Kecuali yang beriman, bertakwa, mereka patuh bersama Raja Haji. Mereka gugur bersama. Yang si petualang, mereka dapat emas. Mereka menjual jihad dengan emas. Sepanjang masa, itulah yang ditunjuk oleh bangsa yang saya cintai ini. Bangsa Melayu, bangsa yang kita cintai. Boleh tulis macam itu tak? Boleh tak tulis bangsa kita seperti itu? Tak boleh tulis. Tak ada bangsa yang dapat menulis keburukan bangsa dia, kecuali orang yang bertakwa. Itu sebab sejarah tak pernah tepat, sebab dia tak akan tulis keburukan, tetapi Raja Haji tulis. Bangsa pengkhianat, dia sebut bangsa dia. Sebelum dia syahid. Kita kembali dekat sikit di Thailand. Kita panggil Thailand sekarang, dulu bumi Melayu. Kita ingat Tok Bendang Syekh Muhammad Mustafa, Panglima Perang Patani yang menata Siam. Namanya Syekh Wan Mustafa Wan Muhammad Wan Zain Abidin, Faqih Wan Musa dan sebagainya, keturunan mereka. Dan ketua ulama Mekah bernama Syekh Ahmad Batani, yang tuan-tuan baca kitab pada itu ialah cucu kepada Panglima Perang Patani. Dan kita berjuang menentang Siam. Sejarah berulang. Kekuatan kita hancur sebab pengkhianat daripada barisan kita sendiri. Kita kalah sebab pengkhianat. Di antara bangsa kita yang khianati perjuangan jihad kita, sebab Siam menjanjikan kalau anda menang, kalau Siam menang, anda jadi raja. Bila menang, dia datang untuk menjadi raja. Dengan raja kamu tidak boleh taat, takkan dengan Siam kamu taat. Hukumnya pijak gajah, pengkhianat. Bukan kita, pengkhianat dihukum oleh Siam. Inilah sejarah, satu demi satu bumi kita hilang. Sedikit demi sedikit pengkhianatan. Tadi Melaka, ini di Petani pula. Sedikit bumi kita, sedikit demi sedikit jatuh karena pengkhianatan. Sebelum itu kita jatuh di Kemet ataupun di Champa. Champa pun sama. Pengkhianat daripada dalam lah yang menyebabkan kita jatuh. Di Mekah, Syekh Abdul Samad Palembani mengumpul kekuatan yang ada. Kembali ke tanah air, berjuang menentang Siam bersama Kedah. Sebab ayahandanya ialah Mufti Kedah, Qadhi Besar Kedah. Dia asal Palembang tapi dilahirkan, tak silap saya, di Kedah. Dia orang Kedah, walaupun namanya Palembang, dia orang Kedah. Dan Palembang itu nama keturunan dia. Ayahandanya dilantik jadi mufti, dan ketika pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa yang sangat kental. Sultan Muhammad Jiwa ni dia tak silap saya, dia tak nak jadi raja. Dia lari ke Mekah. Tetapi rakyat Kedah terpaksa panggil untuk menjadi khalifah. Dia balik. Dan ayah kepada Syekh Abdul Samad Palembani adalah Panglima Perang dan juga sebagai mufti. Adandanya juga di Mekah menjadi guru kepada Syekh Daud Watani. Dan dia juga mengumpul satu bala tentera untuk berjuang menentang Siam. Akhirnya dia syahid di Chenok, Naratiwat. Ini kuburnya. Ketika saya melawat pada belasan tahun lepas lah, mungkin 10 tahun lebih, masih dalam pokok getah. Masih, ini sudah cantik dah. Dulu terbiar nak masuk pun cari lorong tak jumpa. Tanya orang kampung, ada kata ada lorong, masuk lorong. Masuk baru jumpa kubur. Ini kubur Syekh Daud Watani. Badannya dimakamkan di sini, kepalanya dibawa oleh Siam ke Museum Royal Museum of Bangkok. Mereka yang menyaksikan masih ada darah di leher Syekh Abdul Samad Palembani, menunjukkan kematiannya ikhlas. Perjuangan yang berlandaskan kepada keimanan, jihad yang hakiki.
daripada luar, yang dalam Allah yang menghukumnya. Nahnu nahkum bidzawahir wallahi ta'ala syar'i. Dalam konteks ini muridnya Syekh Daud Patani berundur ke Terengganu, mengumpul kekuatan, mencari pejuang-pejuang untuk menentang siang musuh yang telah mencabar raja-raja Melayu, kerajaan Melayu Islam. Kekuatan yang dikumpul oleh Syekh Daud Patani tidak mencukupi. Dan selepas berunding dengan para ulama di Terengganu, di Plamanis tak silap saya, strateginya kembali ke Mekah. Dan jadi ke Mekah tanpa perjuangan. Apabila musim haji tiba, maka pemuda-pemuda jamaah haji yang datang ditanam semangat jihad. Menjadi tokoh-tokoh yang dijazahkan bila balik ke tanah air berjuang bersama dengan rakyat lain. Dan mereka dijazahkan. Di antara yang diijazahkanlah Tok Janggut Pasir Putih. Tok Janggut bersama dengan sepupunya menunaikan haji sekitar kurun awal 420 dan diberi ijazah, dilantik sebagai panglima perang di Mekah. Datuk saya hidup sezaman dengan Tok Janggut. Dan dia banyak menceritakan apa yang berlaku Tok Janggut. Orang sini lebih tahu sebab saya daripada luar. Di sini tempat dia. Datuk saya hidup sezaman dengan dia. Saya tak tahu apakah Datuk saya berjuang atau tidak, saya tak pernah tanya. Tetapi dia tahu apa yang berlaku Tok Janggut. Seolah dia berada dalam sekurang-kurangnya dia tahu berita ketika itu. Dan apabila berada di Mekah, mereka melatih pendekar-pendekar kita untuk kembali ke tanah air. Dan Tok Janggut dilantik menjadi panglima di Mekah, bukan di sini. Dia dijazahkan oleh tuan-tuan guru kita di Masjid Bilal di atas bukit Jabal Ubay Kubais. Sejarah ini tak ditulis. Dan jangan lupa juga Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari, orang Banjar, orang Kalimantan, juga berada di Mekah dan menulis tentang jihad kitabnya Sabil Muhtadin yang kita baca sampai sekarang. Saya nak tunjukkan yang berjuang kemerdekaan kita ialah ulama. Bila kita merdeka, tak ada seorang pun. Yang lain, orang lain tak ada mengena yang disambut kemerdekaan. Yang berjuang tak ada. Kenapa? Kena tangkap, dipenjara, dibunuh. Ini. Nak tahu siapakah yang pejuang negara kita? Yang ditangkap oleh British, yang dibunuh oleh British, itu pejuang. Yang hidup bersama British, makan dengan British, bercakap British, dipuji British, itu bukan pejuang. Kenalilah pejuang. Ya juang yang ditangkap, yang dibunuh, yang dihalau, itu pejuang. Jangan tersalah pilih pahlawan. Hari ini ramai orang rabun jauh, rabun dekat. Tak dapat pilih antara pejuang dengan petualang. Kadang-kadang petualang jadi hero. Pejuang di penjara. Hari ini saya nak tunjuk pejuang, bukan si petualang. Syekh Daud Patani tidak sempat kembali tanah air. Dia telah meninggal dunia di Taif. Ini dia kubur Taif. Kubur di Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Allah muliakan dia, dimakamkan bersama dengan Ibn Abbas, sepupu bagi Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang pernah melawat Taif, lawatlah kubur Syekh Daud Patani. Jarak antaranya ribuan tahun, tetapi kuburnya berdampingan. Satu kemuliaan yang Allah beri kepada Syekh Daud Patani. Daripada berita yang kita terima, dia sedang mengumpul kekuatan untuk kembali ke Patani, tetapi barangkali Allah menjemput dia lebih awal. Barangkali wallahu alam, sebab sejarah tidak ada yang jelas siapakah yang dia kumpul di Mekah. Tetapi jemaah haji itulah yang menjadi kekuatan yang ketika itu jemaah haji bukan pergi 40 hari, setahun. Dan mereka ditrain di Mekah. Yang berjuang di sini di Pahang, di Kelantan, di seluruh negara kita. Semuanya kebanyakan daripada Mekah.
Dan sejarah negara kita tak pernah tulis yang Makkah ni. Dia tuduh orang lain, tak ada kena-mengena dengan perjuangan sebenarnya. Kita tersalah memilih kaca daripada permata. Dan ini kubur kawasan yang telah ditutup oleh kerajaan mereka sekarang. Kerajaan Saudi tidak suka kita tengok kubur, jadi dia tutup lah. Dia tutup ni kubur yang rendah tu ialah kubur tempat Syekh Daud Patani. Saya baru ni saya kebetulan alhamdulillah melawat kubur ini. Tetapi ada banyak versi, ada mengatakan makam Syekh Daud hanyalah diletakkan sementara di sini, kemudian dipindah ke Mekah. Wallahu a'lam, yang mana benar. Tetapi maksudnya lah kemuliaan yang Allah tunjukkan kepada Syekh Daud Patani berdampingan dengan Ibn Abbas yang didoakan oleh Rasulullah. Inilah kubur tidak ada tanda lagi, tidak ada nisan, jadi kita tak tahu lagi lah. Bahkan tak boleh nampak ni. Kubur ini kita ada tembok yang tinggi, tak boleh nampak. Cuma kita melawat dua-dua. Dan ini kubur yang ditutup. Kubur Syekh Daud Patani dan kubur Ibn Abbas. Ada lagi orang lain, tetapi tidak jelas siapakah di antara mereka. Di antaranya katanya ada adik-beradik, tak silap saya, Sayyidina Ali, ada anak Abu Talib. Dan saya catatkan perjalanan ini. Dengan rendah diri saya tulis pengalaman ini dalam buku Geopolitics Ibrah Perjalanan. InsyaAllah kita bincang subuh esok. Ada saya bawa 2-3 biji di luar, tuan-tuan yang minat boleh tengok lepas insyaAllah. Kita lihat petani, asalnya petani, empire yang bukan sebuah daerah kecil, sebuah empire yang berakhir sampai ke Pahang, sampai ke Terengganu, dan akhirnya sampai ke Besut. Besut tu maksudnya ujung suk dah. Situlah sempadan kerajaan petani. Walaupun sebelumnya lebih jauh, tapi akhirnya bertahan di Besut dah. Ujung suk dah tu. Ujung suk dah. Betul tak? Saya dipaham oleh catatan lisan, bukan secara catatan yang bertulis. Dan inilah bumi kita berakhir di Selat Tenggara. Sebelumnya atas lagi, tapi makin turun-turun sampai ke Selat Tenggara. Akhirnya kita diturunkan lagi sampailah ke Kuala Kubur. Nama-nama di selatan Siam, Thailand sekarang sangat-sangat menyentuh hati kita. Ada nama Phuket, asalnya bukit. Ialah Jala, Krabi, Gorobi, Patah Barat, Gorbi, Krabi, Tabai, Tabau, Patani, Patai ini. Bukan Patani, Patai ini. Sebab raja Kijang hilang di Patani. Mana Kijang? Patani lah, kat Patai ini. Jaring, dan kita tinggal kesan sejarah yang nostalgia. Pergi ke Krabi, jumpa orang Melayu, jual nasi lemak, nak cakap tak boleh dah. Hilang identiti. Islam mungkin masih ada, tapi bahasa sudah tidak ada. Kita kenang ulama kita yang tak pernah kita nama. Ini pejuang-pejuang kita yang tak pernah balik ke tanah air. Mereka duduk di Mekah. Kita tak pernah kenal mereka. Dan dicatatkan oleh Mekah. Ini pejuang-pejuang anda tak kenal. Antaranya ialah Ibrahim Ibn Daud Al-Fatani, Ahmad Marzuki, Ahmad Mishat Al-Batawi, Bakir Nur Jogjawi Makih. Pernah dah kita dengar nama ni? Tak dengar. Ulama besar. Mekah iktiraf ini pejuang ulama besar. Baydawi Ibn Aziz Al-Lasami, Jami' Ar-Rashid Rifa'i Al-Bugisi, Jamaluddin Abdul Khalid Al-Patani, Sulaiman Muhammad Husin Al-Palambani, Saleh Muhammad Ibn Allah Al-Kalantani, Saleh bin Mujian Al-Batawi Antanggarani, dan Abdul Rashid Aslam Al-Bugisi. Dicatatkan oleh kerajaan Arab Saudi sekarang. Pejuang-pejuang besar. Seorang pun kita tak kenal. Inilah yang latih pejuang-pejuang pendekar-pendekar kita ni. Ya kita kenal Mak Kilang, tak kenal atas. Atas tak tahu siapa dia. Film pun Mak terpakai lah je. Atas itu kita tak kisah dah. Akhirnya tenggelam yang sebenarnya. Yang tinggalnya murid-muridnya. Di antara mereka ada 4 tokoh yang besar.
Syekh Abdul Samad Palembani, kiri. Syekh Marsha Al-Banjari, tepi dia. Syekh Abdul Haq Bugisi, Syekh Abdul Rahman Al-Misri, 4 tokoh besar. Ini pejuang sebenarnya. Mogek-mogek dia lah yang paling pejuangnya. Bila kita merdeka, nama tak ada, hilang. Tak ada nama dia. Jadi siapakah yang diiktiraf sekarang sebagai pejuang kemerdekaan? Yang berjuang tak nampak, tak disebut. Generasi yang lebih lewat. Syekh Nawi Al-Bantani, orang Jawa. Syekh Ahmad Al-Batani, ketua ulama kita di Mekah, pengarang Parit di tengah. Katanya bukan gambar dia juga. Dan tokoh besar, tokoh Paluh yang melatih Mak Kilau sebagai pendekar ialah daripada Mekah. Yang melatih pendekar-pendekar kita ialah ulama. Tetapi yang kenanya anak murid, cucu murid, tok guru tak semua tak disebut. Dalam sejarah negara kita, termasuk dalam filem Mak Kilau pun tak sebut ni. Hubungan kita dengan Turki Osmaniyah. Saya tulis satu buku lagi, Turki Osmaniyah. Bagaimana kehubungan kemerdekaan perjuangan Khalifah Osmaniyah dengan alam Melayu. Satu buku yang juga saya bawa, tapi dalam perjalanan habis. Tinggal sebiji sampai sini. Kalau ada lagi total 2-3 biji. Ini ialah Istanbul, tempat perancangan peperangan. Khalifah kita terakhir di sini ialah Sultan Abdul Hamid II. Ia merancang peperangan di alam Melayu ini. Benderanya lah bulan bintang. Ini sebabnya semua masjid kita ada bulan bintang sebab Turki Osmaniyah. Dan kita baca khutbah untuk dia. Masjid Muhammadi, masjid ini juga baca untuk dia, tak untuk bukan sultan kita. Tahun 1932 kita masih baca khutbah untuk Sultan Abdul Hamid. Coba cek khutbah di Masjid Muhammadi. 1932 ke atas semuanya kita tak baca sultan kita. Kita baca kepada khalifah. Khalifah kita bersama ialah Sultan Abdul Hamid daripada hujung ke hujung. Daripada Maghribi sampailah ke Samarkand. Daripada alam Melayu sampailah ke Bosnia. Itulah empire umat Islam di bawah seorang pemimpin, yaitu Osmaniyah. Pun tak ada catatan sejarah ini. Sedikit pun tak ada sejarah dalam kemerdekaan negara kita. Dan siapakah wakil kerajaan Osmaniyah di alam Melayu? Ialah Sultan Atlas Syekh Ahmad Al-Batani. Dilantik menjadi ketua ulama, ketua duta. Hubungan alam Melayu dengan Istanbul ialah Syekh Ahmad Al-Batani. Dan Syekh Ahmad Al-Batani dikenal sebagai ulama. Dan dia adalah ahli siasah, ahli pentadbir yang cekap, yang hebat. Dialah merancang peperangan. Menentang peperangan di alam Melayu, menentang British, menentang Belanda, menentang Spanyol. Ini orangnya. Tapi di Tugu kemerdekaan kita tak ada nama ulama, yang ada semua nama Mak Saleh. Mak Saleh musuh kita. Di Tugu Negara semua Mak Saleh. Macam mana boleh berlaku begini sekali? Dahsyat. Dahsyat. Yang pejuang hilang. Yang musuh kita tak ada nama di Tugu Negara. Kita terbalik dah. Terbalik sama sekali. Habis kita berdoa, warinal haqqa haqqan. Ya Allah, perlihat kami yang benar itu benar. Warinal batila batila. Hari-hari doa, tapi tak kenal-kenal pejuang. Sebab kita tak hayati baca amin belakang. Ini ialah satu penghormatan kepada orang Melayu. Ini matbah ataupun percetakan pertama yang dibina di Mekah oleh Osmaniyah untuk orang Melayu. Bukan untuk orang Melayu, untuk semua Islam, tetapi orang Melayu yang jadi ketuanya, Syekh Ahmad Al-Batani. Syekh Ahmad Al-Batani dilantik menjadi ketua printing di sini. Dan dia mula cetak kitab Jawi kita baca, semua cetak di sini. Kebanyakan yang awal. Kitab Siratul Mustaqim, kitab Sabil Muhtadin,
kitab Faridul Faraid dan sebagainya, ia tetap baca ya kitab kuning terjual Jafar Awas, sinilah tepatnya buatnya. Sebelum berpindah ke Mesir kemudian. Ketika itu kerajaan Utsmaniyah sedang diancam oleh British, Yahudi dan Wahabi. Dan seketika itulah Syekh Ahmad Battani tak benar cetak kitab di sini lagi. Syekh Ahmad Battani pergi ke Mesir. Inilah di antara kitab yang awal dicetak oleh Kerajaan Utsmaniyah, dan yang penting adalah setiap yang dilatih di Mekah mesti ilmu fiqh, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang tafsir diberi lebih awal sebelum balik berjuang. Itu sebab anda balik bawa kitab Jawi. Ditulis di Mekah, bukan tulis di sini. Wah balik dan ajar di pondok-pondok, diajar di masjid, di balasah, di mana-mana. Dan antara kitab yang awal ditulis ialah kitab Nuruddin Ar-Raini, Siratul Mustaqim, Sabil Muhtadin, dan kitab-kitab lain. Senara-senara kitab yang saya baca, kitab daripada Syekh Taud Battani juga, itu di antara kitab yang awal dicetak di sini. Siapa di belakangnya? Syekh Ahmad Battani, ketua ulama kita. Apabila British lah curiga, dia tahu kitab-kitab ini menimbulkan kekuatan yang sebenarnya. Sebelum itu kita ada kitab, kita hanya tulis tangannya. Terhad, dan sekarang mereka curiga tak bagi tercetak lagi. Maka Syekh Ahmad Battani dicari pencetakan lain. Maka terjumpalah syarikat yang baik ini, Mustafa Alwi Al-Halabi di Qahirah. Masih ada sampai sekarang, tapi tak berfungsi. Kitab-kitab Jawi masih banyak bertimbun-timbun di bawahnya. Kalau pergi tuan Qahirah, pergi melawat. Ini kitab-kitab yang bertimbun-timbun, yang dicetak untuk orang Melayu, kitab Jawi. Ialah tujuannya untuk kemerdekaan tidak boleh dengan semata-mata dengan senjata, mesti dengan ilmu dan kekuatan jiwa. Dan situlah kita lihat pondok-pondok didirikan. Pondok Pelacondo antara yang pertama di Kelantan. Syekh Abdul Samad Abdullah, yang juga balik dari Mekah, buka pondok di situ, Kapal Bukit namanya, Kapal Pelacondo. Dan kemudian pindah ke Kapal Sorau, kapal saya lah tu. Kemudian kita lihat Syekh Ahmad Battani. Tugas yang kedua ialah cantum ke seluruh alam Melayu ini bawah satu khalifah. Sebab ketika itu Siam telah ambil sebahagian, British ambil sebahagian, Belanda ambil sebahagian, Spanyol ambil sebahagian, Perancis ambil bahagian atas. Tugas Syekh Ahmad Battani dilantik menjadi komander terbesar, merancang, bukan sebagai komander tentera, tapi komander yang merancang supaya dicantum kembali seluruh wilayah ini di bawah seorang khalifah. Utsmaniyah mengatakan, oleh kerana kita terbesar, lantik khalifah yang menjadi gubernur kepada khalifah yang sebenar di Istanbul. Maka tujuan yang pertama ialah untuk selamatkan Kelantan, Terengganu, Penani, Kemboja. Itu tugas pertama. Cantum di bawah seorang khalifah. Siapakah khalifah yang dicadangkan? Khalifah yang dicadangkan ialah orang ini. Seluruh kawasan ini harus disatukan di bawah satu khalifah, Melaya Raya ataupun Melayu Raya, di bawah simbol Utsmaniyah. Maka ketika itulah Utsmaniyah bola bintang ini disebarkan di alam Melayu, sehingga kita sangka ini simbol Islam, bukan, ini simbol Utsmaniyah. Masjid-masjid yang dibina sebelum tahun 90-an semua bola bintang. Lepas 90-an barulah masjid ini pun dah tak lari daripada Utsmaniyah dah. Dia buat macam tu dah. Itu dipengaruhi oleh Saudi. Tugas yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Battani, tubuhkan persatuan. Persatuan Jamatul Fataniyah yang masih wujud, tetapi bukan untuk peperangan lagi, tapi bukan jihad lagi, tapi untuk penerbitannya. Kemudian yang penting adalah Jamatul Rasyidiyah. Inilah pejuang sebenarnya, berpusat di pulau penyengat. Jamiat Fataniyah berpusat di Patani dan juga di Basrah, Pahang. Kemudian dipimpin oleh murid yang sangat disayangi oleh Syekh Ahmad Battani, Syekh Ali Kelana, mufti Singapura yang pertama, alim orangnya.
Saya tengok kitab yang dipunyai, dia tulis oleh Syekh Ali Petani Kelana ni, sangat cantik tulisannya. Detail, kitab yang kena. Ditulis tangan dan penuh dengan publik. Kemudian Jawa Tukhariyah, Betawi di Jawa, kita tak berpisah. Jawa, Sumatera, Melaya, Borneo, Kalimantan, satu negeri. Dan di bawah kepimpinan Syekh Ahmad Botani. Kemudian di Jawa ditubuhkan syarikat Islam. Penting ini, syarikat Islam ini sangat penting. Dan murid Cakronomoto ini pejuang di Jawa, tak terpisah dengan kita. Dia terus berjuang di sini juga. Kemudian syarikat Islam ini dibawa ke Singapura, dibawa ke Pulau Pinang, dibawa ke Kelantan, Pasir Putih tempat pusat dia. Cari balik, tak ada sejarah ni. Syarikat Islam Pasir Putih menjadi satu landmark di negara kita. Tapi tanya orang seperti tak tahu, tak adalah, tak pernah dengar syarikat Islam. Sebab sejarah semua tutup. Siapa tutup? British. Bimbang kalau kita tahu bahawa seluruh alam Melayu ini satu negara. Mereka nak pecahkan kita supaya kita kecil. Dan wakil mereka ialah Tuan Haji Abdul Malimbo Terengganu. Dialah yang membawa mesej kesatuan, dan British tangkap dia dengan tuduhan palsu, mengatakan dia menentang raja, dan raja menangkapnya dan berjuang lepas, berjuang lagi, dan sejarah Abdul Malimbo sebelah Pasir Putih. Tokoh khalifah jadi cadangkan dalam Melayu, ini orangnya. Murid yang dilatih di Mekah. Siapa dia? Sultan Zainal Abidin yang ketiga, Raja Melayu yang paling alim. Dialah yang dilatih di Mekah oleh Syekh Ahmad Botani dan ulama-ulama, diberikan ilmu yang sepenuhnya dengan siasah dan sebagainya. Dan balik ke Terengganu untuk merancang, untuk menjadi khalifah, bukan di Terengganu, seluruh alam Melayu ni. Tak ada juga sejarah ni. Sejarah Terengganu tak ada. Dari mana sejarah saya sebut? Jangan tanya. Dan sebagai persediaan perlembagaan negara Islam harus ditulis. Dan muncullah perlembagaan yang disusun di Terengganu. Bukan untuk Terengganu, tetapi untuk seluruh alam Melayu. Tetapi dalam yang ada yang saya baca, masih dikhususkan untuk Terengganu. Namanya I'tiqad al-Muluk bi Ta'dil as-Suluk. Ini perlembagaan yang kedua di negara kita. Perlembagaan pertama ia wujudlah di Johor. Yang kedua ialah di Terengganu. Yang ketiga di mana? Malaysia lewat. Malaysia, perlembagaan kita, kemerdekaan kita tahun 1957. Ini tahun 1900. Dan semua sejarah ini ditutup oleh British. British ingin berdakwa bahawa kita tidak ada undang-undang. Ini ialah Mufti Singapura, anak murid Syekh Ahmad Botani. Sebab itu kalau kita terus pejuang kemerdekaan, semua sampai ke Syekh Ahmad Botani. Generasi selepas kurun ke-19. Sebelum itu kita nampak ulama-ulama yang sebutkan tadi. Ini ialah pejuang yang diharapkan untuk menjadi khalifah, sama ada Sultan Zainal Abidin ketiga ataupun Raja Ali Kelana. Tak pernah dengar nama ini. Ini Mufti Singapura yang pertama. Dan apabila perancangan di Mekah diketahui oleh Belanda dan British, mereka mengadakan penggolengan, menyerang Pulau Penyengat, dan jatuhlah bakal yang dibetul Riau, Lingga, dan dialah seorang ulama yang sangat besar. Seorang lagi murid yang dihantar ke negara kita oleh Syekh Ahmad Botani di Mekah ialah Tengku Mahmud Zuhdi Al-Patani. Dilantik untuk menjadi mufti di Selangor. Tujuanlah untuk perjuangan penjihad. Di Negeri Sembilan dihantar seorang ulama daripada Mekah, orang Linggi, Syekh Muhammad Said Al-Linggi, murid Syekh Ahmad Botani. Kebanyakan mufti di alam Melayu ini semua murid Syekh Ahmad Botani, termasuk Tok Kenali. Tok Kenali diberi tugas khas, jangan perang, kamu balik menulis, kamu balik tubuh Majlis Agama Islam Kelantan.
dan buka majalah, buka minda, keluar pengasuh, semua daripada Syekh Ahmad Patani. Di Kedah dihantar murid Syekh Ahmad Patani, nama Haji Wan Sulaiman Wan Siddiq, mufti Kedah yang pertama. Ini semua rangkaian, kita bukan satu sempadan, kita semua satu ummah, satu akidah. Di Jawa, murid-murid Syekh Ahmad Patani juga. Di Kamboja, di Kalimantan, supaya ini menjadi tonggak kepada perjuangan. Perjuangan tidak boleh dengan senjata semata, mesti dengan ilmu, kekuatan jiwa dan bau ilmu. Ilmu pertama, tetapi dalam perjuangan perlu ada kekuatan jiwa dan ilmu yang asas. Yang kedua, tubuhkan hatta pelajar kita ke Azhar untuk menambahkan ilmu. Dan inilah persatuan Melayu Azhar, bukan Malaysia. Orang Filipina, orang Sulawesi, Jawa, Aceh. Pengerusi pertama ialah Ismail Aceh, pengerusi bukan orang Kelantan. Yang menjadi pengerusi pertama persatuan pelajar-pelajar Melayu Timur Tengah ialah orang Aceh, Ismail Aceh. Dan ketika itu Sultan Mansur. Sultan Mansur ialah murid yang dicadangkan orang penting jadi khalifah ataupun bakal khalifah, calonnya antaranya Sultan Mansur Kelantan. Sultan yang paling alim. Masjid Kapur Sirih ialah namanya Masjid Sultan Mansur. Tuan-tuan kenal Sultan Mansur? Inilah sultan kita yang paling alim. Murid terus derek daripada Syekh Ahmad Patani. Tetapi sayang, dia hanya merintah 1 tahun saja. Tahun 1900 sehingga sama 1901, tak silap saya. Itu saja. Perancangan dialah yang melaksanakan hukum yang dulu wanita bagi Kota Baru pakai berkemban. Dialah yang haramkan. Dialah tukar supaya kita ikut budaya Islam. Dialah yang merintah kita bina wakaf-wakaf dalam perjalanan. Untuk musafir, kita panggil wakaf. Ini ketika Sultan masuk. Sampai saya masih sekolah, masih banyak lagi wakaf. Sekarang dah hilanglah sebab ada kenderaan banyak. Dulu setiap perjalanan panjang, mesti ada wakaf. Di tengah-tengah sawah ada wakaf. Ini dibina ketika zaman Sultan Mansur. Sebab untuk kemudahan musafir, di tepi wakaf itu mesti ada perigi. Dalam perjalanan boleh wakaf itu diadakan periuk dan sebagainya untuk tujuan musafir duduk tidur di situ. Sekarang tu wakaf itu tak ada dah kita. Barangkali ada lagi, setengahnya hilang. Ketika Sultan Mansur kenang pejuang-pejuang kita. Semua namanya sebut ini tak ada dah sekarang. Dia muncul sikit dalam buku saya, tapi buku ini habis tengah jalan. Bila saya dijemput untuk sampai mesej di sini, saya balik awal. Kapur saya pelacuran dulu. Balik pelacuran dulu, agak pelacuran dulu sampai kuliah habis, sampai Kota Baru. Sampai sini buku saya bawa untuk sini habis. Jadi tuan tak adalah buku yang saya bawa satunya. Kemudian di Kelantan, hantar pemuda-pemuda kita belajar ke Azhar. Ini dihantar oleh Syekh Ahmad Patani. Namanya Datuk Paduka Perdana Menteri Nik Haji Nik Mahmud Nik Ismail, ulama besar kita, tokoh siasah yang sangat hebat, yang merancang pembangunan Kelantan satu masa dulu. Orang hebat, pendekar, dilatih di Mekah. Ini pejuang kemerdekaan. Anaknya Nik Mak Kamil, anak dia Nik Mak Kamil. Dan ini di antara tokoh-tokoh yang kita lupa. Karena Syekh Muhammad Said yang tubuhkan Majlis Agama Islam Kelantan bersama Ketua Nali. Ketua Nali diberi tugas khas tubuhkan majalah untuk tamadun Islam. Maka tubuhlah pengasuh. Dan ini ialah Majlis Agama Islam pertama di Malaysia. Semua negeri lain ikut Kelantan. Dia dulu kata Kelantan pula. Ini contoh pertama Majlis Agama Islam di Malaysia. Ini contoh pertama. Tapi bangunannya telah sangat busuk. Kitab-kitab yang dalam ini saya pergi tahu 90-an dulu. Berterabur, tak disusun. Kitab-kitab lama yang sangat-sangat berkualiti. Sangat bersejarah. Ini ialah
hasil perjuangan daripada Mekah. Dan lahirlah pengasuh majalah yang paling tua di negara kita, yang bermula tahun 1918 tak salah saya, yang masih wujud sampai sekarang. Harga per 3 riyal, 8% asalnya. Saya tulis banyak tuan dalam ni. Bukan saya nak menganda-manda, tapi saya nak letakkan nama saya bersama dengan yang tulis sejak daripada 100 tahun lebih. Letakkan, saya banyak menulis dalam ni. Carilah yang saya tulis dalam sekitar tahun 90-an dulu. Sebab saya sangat sayang majalah ini. Kalau tuan tak support dengan harga 8%, kemudian naiklah RM1.20. Ini ialah datang daripada Mekah, bukan Kota Baru. Tujuannya lah supaya umat Islam baca dan faham kita dijajah. Jangan bekerja dengan British, jangan jadi pion British, jangan jadi mata-mata British. Mata-mata British itu spy British. Kenapa kamu kerja dengan bukan Islam yang menentang Islam? Jangan kerja dengan tentera British, sebab dialah menentang ulama. Ketika itu orang Melayu bersama British, kami patuh pada kerajaan. Tangkap Tok Janggut, orang Melayu tangkap. Siapa yang belot? Haji-haji kata Melayu bangsa pembelut. Betul juga. Nak kata nak napi tak boleh juga. Sedih-sedih juga. Benar-benar juga. Malam ni cerita sedih, bukan cerita baik. Jangan harap cerita baik malam ni. Cerita sedih, jangan panggil saya lagi. Sedih. Tak tidur dah malam ni. Jatuh Kelantan. Perjanjian Siam dengan tipu helah. Jatuhlah kita. Dan British dapat separuh tanah Kelantan untuk buat estate. Ambillah kat Ulu Kelantan, ambil buat estate. Dan Mak Kilau, pejuang yang hebat di Kelantan, namanya Mak Kelantan. Tok Guru Mak Kilau. Mak Kilau terkenal, Mak Kelantan tak kenal. Dialah Tok Guru, dialah pendekar yang dilatih. Mungkin dia tidak ke Mekah, tetapi daripada murid-murid yang jemaah haji yang balik ke Mekah, yang turun kepada dia untuk melatih kawasan di Pasir Mah. Latih Tok Janggut. Tok Janggut dilatih di Mekah dengan sepupu dia. Saya tak ingat nama sepupu dia. Tuan-tuan boleh jadi ada keturunan sini lebih tahu. Saya tak ingat nama tu dia. Dilatih di Mekah. Bukan tiba-tiba Tok Janggut balik lawan British, tak. Laksanakan Al-Quran. Bukan kerana cukai. Cukai tak penting. Kerana Al-Quran dipijak oleh British. British ingin menggantikan undang-undang yang diperkenalkan oleh Sultan Mansur dengan undang-undang British. Itu sebab Tok Janggut menentang. Bukan kerana cukai. Ditulis cukai sampai hari ini. Hafal sekolah. Ini bumi perjuangan. Tuan-tuan orang berjuang. Saya orang membaca aja. Ini bumi perjuangan. Jeram itu perjuangan. Saya dipahamkan demikian oleh datuk saya. Datuk saya banyak cerita tentang ini. Yang kamu percaya Tok Janggut dibunuh di Pasir Pekan itu kenapa? Kata datuk saya. Itu ditulis. Dia tidak matilah, kata datuk saya. Dia tak mati. Macam tak tahu? Aku tahulah, dia kata. Nah, dia katanya itu. Aku tahulah, dia kata. Dia tak mati. Habis mati kat mana Datuk? Dia duduk maca. Itu bukan ayah saya, ketuk saya. Maca. Siapa cahaya ketuk ni? Dia mati. Tak, dia duduk maca tu. Nak tahu dia kat mana? Aku boleh tunjuk dia. Betul kau tidak tahu? Cucu dari sini. Zuriat dia ada sini. Betul kau tidak untuk saya kata tu? Patu dia mana lagi tu? Dia duduk di Batu Lapar, kubur dia Batu Lapar. Cek baliklah dia kata. Saya tak tahu dia mana dapat. Tangkap Tok Janggut. Ini dia yang menangkapnya. Tengok muka. Melayu. Nama dia Latih. Malu kita kalau Tok kita jadi Latih. Tengok, kenal tak? Tok siapa ni? Mesti Tok orang sini. Ini yang tangkap Tok Janggut. Bawa kepala polis, Tok Janggut tikam seorang. Tikam seorang.
tahun 1915. Sejarah mengatakan tak janggut di gantung. Tuk saya kata tak, kamu kena tipu. Kena tipu dia kata ke saya. Kena tipu pula. Habis apa dia mati itu? Tu Bengali kain. Tengok janggut panjang, dia jumpa orang panjang di gantung situ. Betul tuan, dalam sejarah untuk camkan mayat yang mati ini dipanggil Tok Kenali. Apa Tok Kenali kata? Ini bukan bahasa. Ini bukan bahasa. Yang mati ini bukan orang lain. Soh Tok Janggut bukan ni. Walaupun tulis sejarah buku setebal itu tulis pasal Tok Janggut, tak betul. Orang juga kena tahu lah. Saya mari nak mengajar orang juga pelan-pelan. Tok Kenali kata bukan, ini bukan biasa, dia panggil biasa. Tok Janggut tua sikit pada Tok Kenali. Ini perkata Tok Kenali. Ini bukan biasa, dia bukan wajah yang mati. Ia lain sambung, ini Bengali kain. Kita lihat pejuang. Ini ialah anak panglima di title orang pendik. Nama dia Osman Seni, Syekh Osman Seni, orang Bugis. Tok dia panglima perang petani. Duduk di pendik. Oleh kerana Pahang tu tak ada ulama usab, jemput dia jadi mufti Pahang. Dia pergi ke Pahang, ajar silat. Dahlah dia jadi mufti, kemudian pesanan daripada Syekh Ahmad Patani, latih pemuda-pemuda Pahang untuk berjuang menentang penjajahan. Lawan British. Dilatihnya Datuk Bahaman, dilatihnya Mak Kilau, Mak Gajah dan sebagainya, Tok Gajah. Dan bermula daripada Mekah. Dalam filem Mak Kilau tak ada Mekah langsung, tak ada kena-mengenang Mekah. Sebenarnya dia wakil Mekah. Tok Kupaluh dihantar ke Terengganu oleh Syekh Ahmad Patani dan kumpulan ulama Mekah supaya balik menasihati Sultan Zainal ketiga sebagai khalifah yang bakal jadi khalifah. Sultan Zainuddin dibimbing oleh Tok Paluh. Tok Paluh Syed Abdul Rahman Syed Muhammad Adrus. Sangat-sangat penting dalam sejarah kemerdekaan negara kita. Dan dia juga guru kepada Mak Kilau. Dia berlawan keris dengan Mak Kilau. Mak Kilau ingat Tok Paluh ini tak hebat Tok Paluh. Dia main keris, kalah Mak Kilau. Barulah Mak Kilau berguru dengan dia. Dia tahu ilmu Tok Paluh lagi jauh. Kisahnya apabila British berjumpa dengan Tok Paluh, jemput Tok Paluh pergi naik kapal dia. Tok Paluh naik kapal dia, sengit kapal British, terperanjat British. Ini orang alim dari tuan, keturunan Rasulullah SAW. Dan namanya dikenang sampai hari ini, Tok Paluh. Kenali, inilah pejuang sebenarnya. Namun dia tak ada ke Tugu Negara. Orang lahir ke Saku Sakak, ada di Tugu Negara. Sejarah kita bohong. Dan Syekh Osman Semi ini keturunan dialah keturunan panglima-panglima di Raja Patani. Dan dia dikenal sebagai Tok Botak. Murid kepada Tok Daya, Tok Bendang Daya, panglima perang Patani. Ayah Tok kepada Syekh Ahmad Patani. Semuanya pejuang-pejuang, ulama pejuang. Dia amal tarikat tapi dia pejuang. Bukan berzikir saja. Mak Kilau, kita tengok Mak Kilau sedikit. Kekuatan Mak Kilau ialah zikir. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sehingga emblem Pahang sampai sekarang Ya Latif. Itu Ya Latif. Ya Latif. Ini zikir utama yang dimainkan, yang dibaca oleh pejuang-pejuang Pahang. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Tak berapa ribu sehari. Bukan pergi dengan senjata saja. Dan perjuangan pertama berdebarkan. Ini difilmkan dalam filem Akilah. Sama tepat tidak, saya tak pernah tengok filem Akilah. Saya tak minat. Saya tak minat dengan filem Akilah. Sebab rujukan dia bukan ulama.
Katanya penuh orang tengok, tapi saya tak tengok. Orang nak tengok Al-Safri, saya tak tengok. Kajian saya lebih saya percaya daripada kajian yang lakukan lain. Yang laku ialah pertemuan antara tentera Melayu dengan Mak Kilau. Melayu yang pengkhianat yang disebut oleh Raja Haji berulang di Pahang. Dan Mak Kilau terpaksa melarikan diri. Ini jalan Mak Kilau lari di lautan sampai ke Terengganu, berhenti di Terengganu, sampai Pasir Putih, sampai ke Maca, sampai ke Tapanja. Panjang perjalanannya mencari kekuatan. Sampai Pasir Mah mereka berpecah, bawa diri bersumpah jangan menggunakan nama asal, sebab British kita boleh lawan, tetapi pengkhianat ada setiap penjuru. Tak boleh lari lagi dah, pergi mana sejak pengkhianat. Mas yang berkilau tak dapat ditolak lagi. Siapa yang dapat tangkap pejuang percaya ini, emas timbangan kilo, dan emas melemaskan orang Melayu. Pengkhianat bersedia untuk menunjuk di mana duduknya pejuang ini. Tengok siapakah yang berjuang sebelah British. British membawa 250 orang, 90-nya ialah orang Melayu, selebihnya orang India, orang Singh. Ini residen British di Pahang. Yang jadi ketua untuk menangkap Mak Kilau namanya Syed Hussein, Syed Isman. Saya sedang orang Pasir Putih. Dan ketua polisnya lah W.R.W. Dahl yang bekerja untuk menangkap pejuang Melayu ialah Melayu. Melayu yang berjuang dengan British, inilah hero negara kita. Setiap kali merdeka yang bersama British, hero. Yang lawan British, pengkhianat. Nak kenal pejuang ialah yang ditangkap oleh British, yang dibunuh oleh British, yang dibuang negara oleh British, itu pejuangnya. Jangan tersalah pilih hero kita. Kenalah permata daripada kaca sebelum kita mati. Dan kisahnya Tuan sambung dalam filem Mak Kilau. Saya tak tengok betul ke tidak. Yang bersama dengan pejuang sebenarnya pengkhianat, penderhaka. Yang bersama British, yang polis British, yang bekerja dengan British, hero negara. Setiap merdeka, mereka lah yang duduk depan, diraihkan sebagai hero negara. Pula dah. Habis kita tak akan kenal pejuang sebenarnya. Kenal seorang lagi ulama kita di Mekah, orang Minangkabau, Syekh Abdul Latif, Syekh Ahmad bin Abdul Latif Khatib, imam dan khatib Masjid Haram. Di seluruh orang ulama dunia yang terpilih menjadi imam Masjid Haram ialah orang Melayu Minangkabau. Murid dia ramai, antara murid dia lah Tok Kenali. Di Indonesia anak murid dia adalah Kiai Hashim Asy'ari yang menubuhkan Nahdlatul Ulama NU, dan yang sebelah kiri ialah murid Abdul Latif juga, Syekh Abdul Latif, iaitu Kiai Dahlan. Yang satu tubuhkan Muhammadiyah, yang satu tubuh NU. Di Tanah Melayu, murid-murid mereka ada yang menubuhkan Hizbul Muslimin. Daripada rakyat yang sama. Dan apa yang berlaku di Syarikat Islam dipimpin oleh Haji Agus Salim, murid kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan yang sebelah kanan ialah pemimpin mereka yang juga terlatih dalam Syarikat Islam. Mereka bawa ke Pasir Putih logo Syarikat Islam, menubuhkan perjuangan di sini. Tak tahu ke sini, tak tahu. Moyang kita lah, kita tak ada masa itu. Bawa ke Besut, bawa ke Pasir Mas, bawa ke seluruh Kelantan. Mari kita tubuhkan perjuangan kita. Simbol bola bintang iaitu Osmaniyah.
Apa keperjuangan kita di Malaysia, di tanah Melayu masa itu yang simbol bola bintang? Tuan-tuan tahu jawapannya. Inilah perjuangan sebenarnya. Inilah benih nak tuan-tuan trace supaya kita tahu asal usul pejuang Islam negara kita. Inilah yang dikatakan pengkhianat, mundur, tak membangun. Ini dia. Dan di Jawa melogo kita lah sabil haqq, al muslimun ikhwatun lil mu'min karbunian yasudu ba'daha ba'dha. Ini ialah moto kepada perjuangan yang akhirnya menubuhkan Hizbul Muslimin. Wakil kita ialah dibesut, dibawa oleh Abdurrahman Limbong, dibawa ke Terengganu, dibawa ke Pasir Putih. Pasir Putih jadi perantaraan antara sana dengan sini. Perjuangan untuk meneruskan sisa-sisa perjuangan yang ditinggalkan oleh Utsmaniyah yang telah jatuh. Tahun 1920-an, sebagaimana Tok Janggut di Pasir Putih, Abdurrahman Limbong juga berjuang untuk menentang sebab gara-gara British ingin menukar undang-undang Quran kepada common law. Dilakukan jayanya bila kita merdeka. Syarat kemerdekaan ialah tinggalkan undang-undang yang lama, gunakan common law sampai hari ini. Inilah wakil-wakil syarikat Islam di tanah air kita. Yang sebelah kanan ialah Syekh Abu Bakar Bakir, moyang kepada kawan saya. Sebelah kiri ialah orang Sumatera, Dr. Waldir Hilmi, Perdana Menteri Tanah Melayu yang pertama yang dicadangkan. Tubuhnya Hizbul Muslimin ialah daripada syarikat Islam. Tengok simbol dia, sama dengan syarikat Islam, sama dengan Utsmaniyah, sama dengan di atas masjid bola bintang. Diharamkan, ini pejuang. Bila diharamkan, itu pejuang. Yang dibela bukan pejuang. Yang dibelai oleh British bukan pejuang. Tetapi yang diharam, ditangkap, ini pejuang. Nak kena pejuang yang ditangkap. Jadi ditangkap bila pejuang Hizbul Muslimin. Dr. Muhyiddin Hilmi ialah bakal Perdana Menteri kita. Dan dia ditangkap. Dan dia dibebaskan hanya 3 hari sebelum dia meninggal dunia. Beberapa tahun lepas saya jumpa dengan adik dia. Rupa adik dia masih ada lagi. Adik yang bercerita sebahagian daripada perjalanan abangnya. Cukup sedih. Dia ialah ditrain untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ini dia orangnya yang berjuang. Kenali adik-adik. Tapi sedikit silap step. Apa yang dirancang tidak berlaku. Jepun datang. Ulama di Mekah yang menjemputnya. Sekali lagi, Jepun bukan datang menyerang Melaya. Datang permintaan ulama di Mekah. Hancurkan British. Utsmaniyah akan bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British daripada tanah Melayu. Jepun datang singgah naik daripada Pasir Putih. Orang Pasir Putih, ulama kita menyambut. Tapi British pucat di sana. Mengatakan ini musuh kita. Mari tentera Melayu kita lawan musuh kita. Ini Jepun. Sejarah terbalik. British kalah pada Pak Ahmad. Jepun masuk sampai Singapura, tak ada halangan sebab ulama beri sokongan. Ketua ulama kita Syekh Ahmad Patani menghantar murid-muridnya berbincang bagaimana ke Jepun datang. Tetapi ketika itu Syekh Ahmad Patani telah meninggal dunia. Muridnya juga telah meninggal dunia. Haji Kelana telah tinggal dunia. Yang tinggal ialah cawangan-cawangan yang tidak bertemu dengan Syekh Ahmad Patani. Mereka lah yang meneruskan perjuangan khususnya di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat menjadi perjuangannya terakhir daripada rangkaian ulama. Dan Jepun datang disokong oleh sebahagian orang Melayu, ditentang oleh orang Melayu yang bersama British. Dan mereka mengatakan Jepun menyerang tanah Melayu sampai hari ini.
Jepun zalim, betul. British tak zalim ke? British membunuh dalam penjara, Jepun bunuh buah pokok. Dia baca berita, dia baca hukum. Kamu Hussein bin Muhammad, mata-mata 133, menjadi spy British dan memberitahu kepada Jepun hukuman pacu sekarang. Rupa-rupanya kita menjadi spy British. Kita kata kita bekerja untuk kerajaan. Kerajaan kita penjajah. Boleh? Payah nak faham tak? Kami kerja untuk kerajaan. Iyalah kerajaan tu musuh kita. Masa itulah masa British, kita orang British. Mata-mata banyak spy British. Maaf saya. Dan British menubuhkan melalui regimen. Sekali lagi, nak duduk ke mana kita? Kita dah kasar kita nak pejuang, tiba-tiba, kita bekerja dengan siapa sekarang? Cek balik sejarah moyang kita. Kalau kita pasal penjajah, cucu, cicit kita akan kenal kita siapa. Kubur kita akan dikencing sekiranya kita pasal penjajah. Tak lama nak kencing ni. Tak sempat 100 tahun. Jepun dengar, ini penting. Jepun datang untuk merdekakan alam Melayu. Jepun memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Soekarno ialah penyokong untuk menyambut Jepun. Hamka ialah orang yang menyambut Jepun di Indonesia. Di tanah Melayu, Dr. Hamdan Hilmi yang menyambut Jepun untuk kemerdekaan bumi ini. Para ulama kita bersatu untuk menyambut memerdekakan negara. Dan Soekarno merdeka. Kita daripada dijajah oleh Belanda, kita bersatu. Kita ambil balik. Kita merdeka. Dan Jepun yang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 3 hari kemudian Jepun kalah. Kemerdekaan dibatalkan, tetapi Soekarno tak bodoh, kami merdeka. Lawan Belanda di Melaya. Kita berkumpul untuk kemerdekaan. Tarikh kemerdekaan kita 17 Ogos 1945, sama seperti Indonesia. Hanya beberapa jam dalam agenda kemerdekaan telah dicatatkan. Kita merdeka pada pukul 10 pagi, 11 pagi. Dan ketika itu telah berkumpul yang berjuang ketika itulah. Sebagai ulama telah gugur, yang ada sebahagiannya telah mengisytiharkan kemerdekaan, tetapi tak dicatatkan sepenuhnya. Baru dicadang dalam mesyuarat tak habis lagi. Jepun kalah. Indonesia sempat untuk isytiharkan keperangan, dan kita yang ingin isytiharkan Dr. Hamdan Hilmi tertangguh hanya beberapa jam. Walaupun demikian, sejarah masih lagi tidak tepat, tidak jelas di sini apakah telah diisytiharkan kemerdekaan atau tidak. Yang saya cek balik, kemerdekaan tak sempat diisytiharkan. Hanya beberapa jam sebelum Jepun kalah. Dan kita menerima nasib yang berbeza dengan Indonesia. Kita tertangguh selama puluhan tahun, kemudian kamu merdeka. Sementara British mencari proksinya. British akan berikan kepada pejuang sebenarnya. Proksi harus dibina sebelum diserah kemerdekaan supaya kepentingan British kekal di tanah Melayu. Apa hal dengan petani? Petani juga menerima nasib yang hampir sama kita. Bila jatuh Jepun, British cukup marah kepada Siam sebab Siam memberikan buminya untuk laluan di Jepun. British batalkan perjanjian Bangkok 1909 dan petani diserah kepada orang Melayu kembali. Dan yang menyambut ialah ini Raja Melayu yang digulingkan, Tengku Kamaluddin.
Ketika itu dia telah jatuh sebagai pemimpin atau peraja petani. Tetapi apabila dia jatuh, British mengisahkan perjanjian Bangkok telah terbatal sebab Siam langgar perjanjian dengan membenarkan kemasukan Jepun daripada Songgora. Bom atom digugurkan di Hiroshima menyebabkan Jepun telah menyerah kalah. British datang kembali. British ingin memberikan kemerdekaan kepada petani di bawah Rimau Melayu, Tengku Mahmud Muhyiddin. Akhirnya Tengku Muhyiddin kecundang bersama dengan Haji Sulong. Siam lebih cerdik. Ketika Jepun telah kalah, Empire British telah berakhir. Mereka klaim bahawa British sudah tiada hak ke atas Asia Pasifik. Sebab yang menang ialah mereka, British kalah. Jadi kepentingan di Melaya, di kawasan Asia Tenggara juga diserahkan kepada Amerika. Dan Jeneral tertinggi Amerika ialah General Douglas MacArthur. Dia tak tahu sejarah. Petani yang jatuh ke tangan Siam dikembali kepada orang Melayu. Orang Melayu tak sedar bumi mereka dikembalikan. Tetapi Perdana Menteri mereka ketika itu, Perdana Menteri Siam telah bertemu dengan komander tertinggi Amerika, orang baru mentah sini, Douglas General MacArthur. Kami minta kembali petani kepada Siam. Kami minta kembali sebab British lah tidak kuasa, tuan sekarang yang berkuasa. Kami akan penuh segala tuntutan tuan asalkan serah petani pada kami. Dan kepentingan Amerika berada di Thailand sebab antaranya lah diserah kembali petani kepada Siam selepas British mengatakan kemerdekaan harus diberikan kepada Tengku Mahmud Muhyiddin. Ini Menteri Pibon Sendrum yang pergi bertemu dengan Jenderal Amerika dan dia dapat sebuah empire yang besar petani. Orang Melayu datang untuk menuntut apabila perjanjian Bangkok telah dibatalkan. Pejuangnya lah Tengku Mahmud Muhyiddin dan Haji Sulong. Kedua-duanya kecundang. Sebab Amerika yang berkuasa, bukan British lagi. Sekiranya British masih berkuasa, maka besar kemungkinan kemerdekaan dapat kepada kedua orang ini. Kedua-duanya telah meninggal dunia dengan penuh misteri. Tahu sejarah Haji Sulong, baca balik sejarahnya. Ada hubungan dengan Teluk Songgora. Tengku Mahmud Muhyiddin juga berpindah kota baru dan berakhir kematian. Maka apa yang tinggal adalah kenangan perjuangan Haji Sulong dan juga Tengku Mahmud Muhyiddin, pasangan yang kecundang disebabkan pengkhianatan. Dan mereka kenang perjuangan ini sampai hari ini. Adik-adik, anak-anak, cucu-cucu kenangi perjuangan ini. Apa hal dengan kita Melaya? British mengisahkan bahawa Empire British telah berakhir. Setiap negara di bawah British dimerdekakan. India dimerdekakan. Burma dimerdekakan. Melaya, tunggu dulu. Sebab tidak ada proksi. Untuk bina proksi, kita tak boleh serah kepada pejuang Islam. Yang berjuang di Melaya ialah pejuang semua Islam, yang lain tak ada. Kita mesti tubuh satu proksi yang mewakili kita. Ini yang berjuang, ini yang terklaim mereka adalah pejuang. Maafkan saya. Mereka klaim mereka adalah pejuang. Mereka bukan pejuang. British yang belakang mereka. Clement Attlee, Perdana Menteri British, mengatakan kita harus beri merdeka kepada negara penjajahan sebab kita telah kalah. India merdeka 1947, Burma tahun 1947-48, Melaya kita tangguh.
Layak kita tangguh sehingga kita groom kita punya proxy. Kita ambil masa 10 tahun untuk groom proxy. Supaya mereka benar-benar akan menjaga kepentingan kita, menjaga tentera kita, estate kita, ekonomi kita, kekal bawah. Siapa nak jaga? Ada yang sanggup. Dan kita pun merdeka. Merdeka, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bebas ratusan tahun kita dijajah. Ada satu yang malang. Pejuang tidak muncul. Yang muncul hari kemerdekaan orang lain. Tak ada kena mengenal dengan perjuangan. Dan sejarah ditulis oleh orang menang. Pejuang sebenarnya ditinggalkan. Sampai hari ini. Yang ada hanya dalam buku saya. Sisa-sisa perjuangan hanya muncul dalam buku. Bukan buku teks sekolah pun. Buku yang saya tulis pribadi. Saya nak tunggu, nak tinggal pada anak cucu saya. Tetapi anak cucu lain pun boleh baca. Sayang, buku ini habis. 3 tempat saya sehingga habis buku saya bawa 1 kereta. Sampai sini tinggal buku ini 1 ya. Ada kalau atau 3 biji. Cepat-cepat. Kita merdeka, alhamdulillah. Profesor pula ada. Profesor pula belajar kat London. Baca buku London. Kita tak pernah jajah. Kita tak pernah jajah. Prof, mari depan saya sekejap. Buat apa kita merdeka kalau kita tak jajah? Apa dia? Buat apa kita merdeka kalau kita tak jajah? Garuk kepala, botak dah. Tak jawab soalan saya. Tak jawab soalan saya. Hujah lawan hujah. Bukan kira kita siapa. Hujah kena lawan hujah. Hari ini saya berhujah, tuan-tuan. Tak payah dengar hujah saya. Tak payah percaya. Tapi nak tolak hujah saya, kena bawa hujah lebih baik. Kalau tak bawa hujah, jangan berhujah dengan saya. Tak bawa hujah, jangan berhujah dengan saya. Nak hujah dengan saya, tulis buku macam saya. Saya tak suka berdebat. Saya sudah tulis buku. Ini kemerdekaan negara kita. Tuan-tuan tulis buku. Kita sebar dalam masyarakat. Biar masyarakat tentukan siapa yang dia nak baca. Itu cara saya. Tak perlu berdebat. Hujah lawan hujah. Malam ini saya berhujah. Bukan dengan tuan-tuan. Dengan saya sendiri. Bila profesor kata kita tak pernah dijajah, saya tunjuk gambar ini. Habis British datang untuk apa? Untuk jaga kambing. Serigala jaga kambing. Inilah yang Prof kata dia tak jajah kita. Prof, seperti inikah yang Prof sebut? Singa datang untuk jaga kambing. Inikah yang Prof sebut? Singa jaga kambing. Tak apa, kami datang untuk menjaga kepentingan Raja Melayu. Singa datang untuk jaga anak kambing. Di London Bridge dibuat daripada Taipei Mines, daripada lomba biji timah Taipei. Westminster House, parlimen mereka daripada besi dungun. N4 motorway daripada emas raut. Madame Tussauds daripada Melayan rubber. London University dan Melayan forest. Semua yang kat London tu daripada kita punya. Masa saya belajar kat sana, tuan-tuan, saya sengaja bayar orang gaji Mak Saleh depan rumah saya. Tu ambil sampel. Potong rumput tu. Sebab dia buat macam tu kat kita dulu. Saya balaslah kat dia sikit. Puas hati saya. Hati saya puas. Dan dia kolikan kita, dia tulis sejarah kita adalah tak ada tamadun. Mereka lah bawa tamadun. Our task is to civilize the world. Itu dia. Kami datang untuk tamadun ke anda. Suruh dia pungut sampah. Saya tanya, Prof, kalau kita tak dijajah, apa kita guna bendera British? Ini bendera kita. Masa kita bawa British, bendera yang kita pegang, yang kita tabik,
Nih, British. Ketika suka Olimpik tahun 1956, tahun sebelum kita merdeka, kita bawa bendera ini ke Australia untuk upacara Olimpik. Kita bawa bendera kita diturunkan naik Union Jack. Malam merdeka barulah bendera kita naik atas. Itu baru tanda merdeka. Tengok di Buckingham Palace, dia ada 100 tiang, melambangkan satu negara satu tiang. Negara yang disediakan oleh British ialah tiang Melayu. Maksudnya negeri Melayu terjajah. Dia tulis di negara kita, kami tak dijajah, kami datang untuk menolong Sultan. Tetapi di London dia tulis bumi ini dijajah. Bila kita merdeka, dia letak kita bawah Commonwealth. Apa mana negara Commonwealth, tuan-tuan? Prof, apa mana Commonwealth? Apa? Ditanya saya. Prof, nak tahu Commonwealth lah, negara-negara bekas jajahan. Garu kepala lagi. Pernah tulis buku tersebar tu dah, sejarah. Sejarah kemerdekaan. Saya balas dengan pendek. Pernah tulis tabak itu kemerdekaan kita. Ini ialah pejuang. Tengok hidung dia. Tengok hidung dia. Supaya hidung kita rendah, dia panjang tu. Tengok nama. Ada Syekh Mak Patani kat dinding Tugu. Ada Pak Kilau. Tata Bahaman. Tok Janggut. Mana ada. Ini semua penjenayah. Ini adalah pengkhianat. Itu sejarah yang kita tulis. Yang hero kita namanya ini dia. B.E.W. King, R.C. Kingston, Singh, Keith, dan lain-lain. Ini hero kita. Perang Dunia Pertama. Habis, mana sejarah kita? Berat ni, berat. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa qul malu fasallallahu alaikum rasulullah. Wa qul malu fasallallahu alaikum rasulullah wal mu'minun wa sataduna lil ilmi wa syahada. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katalah, beramallah kamu, nescaya Allah akan melihat nama kamu. Rasul akan melihat amal kamu, dan seluruh orang mukmin akan menyaksikan amalan kamu walaupun tidak ditiraf. Allah yang lihat. Yang mati sudah mati, yang berjuang ikhlas Allah lihat. Yang berkhianat Allah lihat. Allah menghukum, bukan kita. Yang kita sebut tadi ialah yang kita berhukum dengan zahir. Nahnu nahkumu bizahir wallahi al-sa'ir. Allah yang tahu yang gaib. Dan wasatardun ala ilmi al-ghaib syahadah, dan kita kembalikan kepada alam ghaib dan penyaksian Allah SWT. Bainakum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan memberitahu apa yang kita lakukan dunia nanti sekarang di akhirat nanti. Dan sebelum kemerdekaan kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kita. Al-Quran rujukan kita. Undang-undang tertinggi negara kita ini dia. Saksinya lah Qanun Melaka. Selepas kita merdeka, tuan-tuan tahu apakah rujukan kita tertinggi negara ini? Apakah rujukan tertinggi negara kita? Apakah Quran? Ada cari. Ma Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Sekiranya seluruh kehidupan kita bukan Al-Quran, Quran untuk masjid. Beli kereta dengan riba, beli rumah dengan riba, Allahu Rabbi, boleh jawab? Berat tu. Jadi saksi riba. Yang Allah haram-haramkan riba, kita jadikan sebagai asas ekonomi. Kapitalisme, liberalisme, pragmatisme menggunakan interest sebagai asas ekonomi negara. Nak masuk syurga macam mana? Nak jawab Allah Rabbi macam mana? Tadi ingat dah di hampir pintu syurga dah, makin jauh dengan ceramah saya ni. Tak tidur dah mulai ni. Tak tidur. Dengan tak imam sekali tak tidur dah.
Semua yang dengan ceramah saya tak tidur malam. Jangan panggil banyak kali, jangkit penyakit. Sekarang kesatuan alam Melayu terpecah. Ada nama Singapura, ada nama Malaysia, ada nama Indonesia, ada nama Brunei, ada nama Filipina. Barulah kamu pun datang. Kamu pun datang. Dia tak faham sejarah yang kita satu negara. Asalnya kita tak ada sempadan. Baru sempadan 57. 57 baru sempadan. Baru 67 tahun lepas baru ada sempadan. Sebelum itu ribuan tahun kita ada sempadan. Ratusan tahun sekurang-kurangnya. Dan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Ayat tema kita tadi. Ingat kata-kata Sayyidina Umar, nahnu qauman azana bil Islam. Kita lah kaum yang Allah muliakan Islam. Fa'izab taghaina al-izzah bi ghairihi, sekiranya kita mencari kemuliaan selain pada Al-Quran, selain Islam, Allah hina kita. Dan inilah suasana kita. Negara umat Islam 58 buah negara, 2,3 bilion penduduk, membiarkan Gaza di bom siang malam oleh musuh Islam. 58 negara Islam, Israel duduk tengah-tengah negara Islam, boleh kelaparan penduduk Gaza. Dan 2,3 bilion umat Islam hanyalah buih yang tidak ada kekuatan. Sebab nahnu qauman azan bil Islam, kita dimuliakan oleh Allah sedang Islam. Idza taghaina bi ghairihi, sekiranya kita menjadi kemuliaan selain pada Islam, azalna Allah akan hinakan kita. Dan jangan lupa saya tinggalkan kenangan saya di masjid ini. Buku ini ada 3 kat luar, boleh tengok lepas ini. Sebenarnya saya tulis 3 buah buku, bawa ke sini, tinggal 1 buah. Ambillah sebagai kenangan saya, tanda saya pernah datang ke masjid ini. Tanpa fikirlah untuk merenungi sejarah, pelajari sejarah. Sekiranya tidak belajar sejarah, sejarah ajar kita sekali lagi. Apabila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf banyak kalau lah tersalah kata. Masa pukul 10 rekod masjid ini daripada pukul, mari sampai pukul 10. Barangkali tak pernah ada. Tulis rekod ini tuan-tuan. Saya minta maaf tuan-tuan, gurau pada serius benar. Dan adik-adik, bangkitlah, pahamilah sejarah. Nescaya Allah membantu kita dalam perjuangan. Dan selamat berjaya. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.